Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar kelas Fikir Adil dan Fikir Azam yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 KSSM Pendidikan Khas. Seperti biasa, pada setiap hari Ahad, kamu akan bersama-sama dengan cikgu bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dari unit yang ke-9, Menjaga Kebersihan Amalan Hidupku. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran daripada cikgu. Unit yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unit yang ke-9, Menjaga Kebersihan Amalan Hidupku. Tajuk untuk pengajaran kita pada hari ini adalah cara menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal dan persekitaran. Standard kandungan bagi tajuk ini 4.2 Mengamalkan kebersihan dalam hidup menurut syariat Islam berdasarkan potongan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhuru syatrul imani. Maksudnya, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat An-Nasa'i yang merupakan sebuah hadis sahih. Standard pembelajaran kita 4.2.3 mengenal pasti kewajipan menjaga kebersihan yang terdiri daripada diri dan juga anggota badan. Yang keduanya, kebersihan pakaian dan yang ketiganya, kebersihan tempat tinggal. 4.2.4 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan harian kita. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan dapat yang pertama, menjelaskan mengapa kita sebagai orang Islam wajib menjaga kebersihan diri, anggota badan, pakaian dan tempat tinggal. Dan yang keduanya, mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah, lebih baik kita membaca doa belajar bersama-sama. Tadahkan tangan kamu dan bacalah doa bersama-sama dengan cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa imami muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina hikmataka wansyur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami nikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita sekarang, insya-Allah. Pada minggu yang lalu, cikgu telah mengajarkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan menjaga kebersihan. Untuk minggu ini, kita akan belajar cara-cara menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal dan juga persekitaran kita. Sekarang, mari kita lihat cara menjaga kebersihan diri. Terdapat dua cara menjaga kebersihan diri yang utama, iaitu mandi dan juga berwuduk. Kamu tahukah apakah itu berwuduk? Baik, dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa percakapan kita sehari-hari, berwuduk itu bermaksud mengambil air sembahyang. Sekarang, mari kita lihat.
perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi. Terdapat dua cara ataupun dua jenis mandi yang sering kita lakukan sebagai seorang yang beragama Islam. Yang pertamanya adalah mandi biasa, yang keduanya adalah mandi wajib. Apakah itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang kita lakukan untuk kita menyucikan diri kita daripada hadas besar. Manakala tujuan mandi yang biasa itu adalah untuk membersihkan diri daripada najis dan kotoran yang terdapat pada tubuh badan kita. Berwuduk pula dapat menyucikan diri kita daripada hadas kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas kecil? Hadas kecil ini adalah seperti kencing, terkena najis-najis haiwan dan sebagainya. Tujuan berwuduk ini adalah untuk melakukan sesuatu ibadah seperti solat, tawaf dan menyentuh mushaf Al-Quran. Sekiranya kita tidak berwuduk, maka kita tidak boleh melaksanakan amalan seperti solat dan menyentuh mushaf Al-Quran. Namun demikian, sekiranya kita tidak pula mandi wajib, maka kalaupun kita berwuduk, kita tetap juga tidak dapat melakukan amalan-amalan yang wajib kita amalkan seperti solat. Ini adalah kerana kita masih lagi berada di dalam hadas besar. Jadi, kamu pasti perlu melakukan aktiviti mandi dan berwuduk ini setiap masa dan ketika. Ianya adalah sebagai cara untuk kita menjaga kebersihan diri. Sekarang, cikgu akan menerangkan kepada kamu berkaitan dengan mandi wajib. Apakah itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang kamu lakukan sekiranya berlakunya hal-hal seperti yang berikut. Yang pertamanya, keluar darah haid bagi seorang wanita, wiladah nifas, iaitu keluar darah bagi seseorang wanita selepas ia melahirkan anak. Yang keempatnya, keluar mani bagi seorang lelaki. Yang kelimanya, bersetubuh bagi lelaki dan perempuan. Dan yang keenamnya, mati selain daripada mati syahid. Sebagai seorang remaja, pasti kamu telah melalui perkara-perkara seperti keluarnya darah haid bagi perempuan dan bagi lelaki berlakunya keluar air mani. Maka kamu wajib untuk mandi wajib. Mandi wajib ini membolehkan kamu suci daripada hadas besar dan boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebelah ini, cikgu sertakan niat mandi wajib. Boleh kamu baca bersama-sama dengan cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al adasil akbari lillahi ta'ala. Aku berniat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kemudian kamu mandi wajib. Ada cara-caranya yang tersendiri. InsyaAllah cikgu akan mengajarkan kepada kamu cara-cara untuk mandi wajib dalam sesi pengajaran yang akan datang. Cara menjaga kebersihan diri yang seterusnya adalah berwuduk ataupun mengambil air sembahyang. Ini adalah perkara yang sangat penting sebelum kita bersolat. Sekiranya kita tidak mengambil wuduk, maka kita tidak boleh melakukan ibadah seperti solat. Kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Pasti kamu tahu cara-cara untuk berwuduk. Sebelum memulakan wuduk, kamu haruslah berniat. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian kamu basuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali, kanan dan kiri. Menyapu sebahagian kepala. Kemudian menyapu ataupun menyisirkan air di bahagian telinga kamu. Dan yang terakhirnya, kamu membasuh kaki kiri dan kanan sebanyak 3 kali.
Usai kamu berwuduk, maka kamu boleh melaksanakan ibadah seperti solat. Solat kamu tidak akan sah sekiranya kamu tidak mengambil air sembahyang ataupun kamu tidak berwuduk. Sekarang kita akan melihat cara menjaga kebersihan pakaian. Apakah yang dimaksudkan dengan menjaga kebersihan pakaian? Maksud menjaga kebersihan pakaian itu adalah mencuci pakaian yang kotor dan terkena najis. Sekiranya pakaian kamu terkena najis dan ada kekotoran, maka ianya tidak boleh digunakan untuk beribadat. Seseorang yang ingin melakukan ibadah perlu memakai pakaian yang bersih dan suci. Ketika kita bersolat misalnya, kita akan menyerahkan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pakaian yang kita pakai perlulah bersih kerana Allah menyukai perkara-perkara yang bersih. Memakai pakaian yang terkena najis semasa beribadah akan menyebabkan ibadahnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakaian yang kamu pakai mestilah sentiasa dibasuh dan mestilah bersih daripada segala kekotoran yang boleh menyebabkan ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan melihat cara menjaga kebersihan tempat tinggal dan persekitaran. Terdapat banyak cara untuk kita lakukan bagi menjaga kebersihan tempat tinggal dan persekitaran. Seperti mencuci lantai kita, lantai rumah kita bersih daripada segala kekotoran. Dan kita membuang sampah yang ada di persekitaran kita. Ini adalah kerana kawasan rumah dan persekitaran mestilah bersih daripada segala kekotoran dan sampah sarap. Kekotoran dan sampah sarap ini boleh menyebabkan penyakit dan juga boleh mencemarkan alam sekitar. Yang keduanya, rumah dan persekitaran yang bersih akan menjamin kehidupan yang tenang dan harmoni. Kita juga dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan yakin kerana persekitaran kita bersih. Cuba bayangkan kalau sekiranya lantai rumah kita tidak bersih, ada contohnya najis yang terhasil daripada cicak. Maka kita akan merasa was-was untuk melaksanakan ibadah di kawasan tersebut. Jadi kesimpulan untuk pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini adalah apabila kebersihan diri, pakaian dan tempat tinggal dijaga dengan baik dan sempurna, maka ibadah dapat dilakukan dengan yakin dan khusyuk. Sebenarnya, apa yang cikgu terangkan kepada kamu adalah berkenaan dengan kebersihan ini adalah untuk memudahkan kamu memahami bahawa sesuatu ibadah itu perlu dilakukan dalam keadaan bersih dan suci. Kalau sekiranya keadaan, persekitaran, diri kamu, pakaian tidak bersih, maka kita akan mempunyai risiko untuk mendapat penyakit. Yang keduanya, persekitaran kita akan tercemar dan yang paling penting, ibadah kita berkemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sia-sia. Maka oleh yang demikian, sebagai orang Islam, kita haruslah menjaga kebersihan diri, pakaian dan tempat tinggal dengan sempurna. Allah menyukai kebersihan. Allah menyukai perkara-perkara yang suci. Maka kita harus melaksanakan amalan kebersihan ini dengan sepenuhnya. Kita telah sampai kepada penamat bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini. Cikgu berharap dapat berjumpa lagi pada kamu pada sesi pengajaran yang akan datang. Jangan lupa siapkan latihan yang telah cikgu berikan secara atas talian. Klik pada pautan yang telah cikgu sediakan di dalam grup WhatsApp kelas untuk menjawab soalan latihan. Cikgu doakan semoga kita semua terhindar dari ancaman penyakit berbahaya dan bahaya seperti COVID-19,
Kamu semua harus kekal di rumah dan elakkan keluar dari rumah tanpa memakai pelitup muka. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi PDPR pada minggu hadapan. Cikgu doakan kamu berbahagia bersama keluarga. Cikgu akhiri sesi PDPR kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.